Kuala Lumpur dan Putrajaya akan beralih ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara dalam masa terdekat. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, Kuala Lumpur dan Putrajaya akan beralih ke fasa kedua Pelan Pemulihan Negara dalam masa terdekat. Kedua-dua wilayah persekutuan ini telah mencapai lebih 100% kadar vaksinasi bagi dos pertama. Fasa kedua ini penting sebab dia akan melibatkan aktiviti ekonomi yang merupakan aktiviti utama di Kuala Lumpur, dan di Putrajaya pula ialah aktiviti pentadbiran negara yang juga tersekat dan terhalang kerana kita masih di fasa 1. Beliau komited untuk meneruskan hala tuju pengurusan pandemik di wilayah berteraskan kepada konsep 3K. Konsep 3K tertumpu aspek keselamatan, kesihatan awam dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Susulan negeri Melaka beralih fasa kedua dalam Pelan Pemulihan Negara PPN, kerajaan negeri akan meneliti semula SOP bersesuaian menerusi mesyuarat jawatankuasa khas COVID-19 peringkat negeri. Beberapa sektor dijangka akan dibuka dan ditambah baik. Hari ini jawatankuasa teknikal yang difungsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein memutuskan bagaimanakah SOP bagi negeri ini yang telah pindah ke fasa kedua, dan ada penambahan. Semalam ada penambahan beberapa lagi sektor yang dibuka. Jadi once kita terima, mungkin hari ini bermesyuarat, mungkin kita terima malam ni, dan kita pula akan mesyuarat COVID-19 akan melihat semula SOP-SOP itu supaya SOP itu bersesuaian dengan negeri Melaka. Beliau ditemui di Seri Bendahara Air Keroh. Kelonggaran SOP termasuk aktiviti rentas negeri bakal dipertimbangkan. Perkara itu akan dibawa dalam perbincangan bersama Majlis Keselamatan Negara berdasarkan penilaian risiko KKM. Saya dah bincang perkara ini dengan Tan Sri Syam, Ketua Pengarah Kesihatan, dan we've landed on a recommendation. Jadi kita akan bawa ke MKN dalam masa dekat. Ada harapan, cuma saya minta sabar sekejap lagi. Perbincangan berhubung kelonggaran SOP giat dibuat bersandarkan fakta sains dan petunjuk semasa. Muktamad. Sesi persekolahan akan dibuka pada 3 Oktober. Namun ia mengikut fasa dalam Pelan Pemulihan Negara PPN serta SOP berdasarkan situasi semasa COVID-19. Apa yang kita laksanakan ini, kita berbincang secara mendalam dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara. Kami tak lakukan ini bersendirian. Apa yang kami lakukan adalah berdasarkan pembincangan yang mendalam, mencari pendekatan yang terbaik bagi memastikan anak-anak dapat kembali ke sekolah dan kembali dalam keadaan yang selamat. Pihaknya kini dalam fasa akhir merangka pelan komprehensif bagi ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah. Kementerian Pengajian Tinggi KPT merancang membuka semula institusi pengajian tinggi IPT untuk kemasukan pelajar secara fizikal bermula Oktober ini. Ia bagi sesi akademik 2021-2022 dalam semua fasa Pelan Pemulihan Negara PPN.
Jelas Menteri KPT Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, pelaksanaan rancangan itu adalah melalui Pelan Pemulihan IPT Pemulih IPT. Pelajar yang lengkap menerima vaksin dibenarkan mengikuti pengajian di IPT. Perkara itu juga telah dipersetujui dalam sidang khas Majlis Keselamatan Negara semalam. Seluruh keluarga Malaysia diajak segera mendaftar sebagai penerima vaksin dalam usaha mencapai fasa imuniti kelompok. Menerusi catatan yang dimuat naik di Facebook rasminya, Perdana Menteri nyata gembira melihat individu yang sudah lengkap divaksin boleh menjamu selera di restoran dan beriadah di luar. Sememangnya, semua keluarga Malaysia rindu menjalani kehidupan seperti sedia kala dan bersama-sama mengambil langkah ke fasa imuniti kelompok. Malaysia menyasarkan untuk mencapai imuniti kelompok menjelang akhir tahun ini. SOP bagi projek rintis sektor pelancongan Langkawi di bawah program Travel Bubble bakal dirangka. Ia kemudiannya akan diteliti Majlis Keselamatan Negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, SOP itu akan diumumkan dengan lebih terperinci tertakluk kepada perubahan semasa. Pulau Langkawi bakal dibuka kepada pengunjung bermula 16 September ini. Hasil perkembangan projek rintis serta pematuhan SOP di destinasi pelancongan itu akan diguna pakai bagi pembukaan pulau-pulau peranginan lain. Langkawi menjadi lokasi pelancongan pertama dibuka apabila mula menerima pengunjung pada 16 September ini. Justru Kerajaan Kedah bersama pemain industri tempatan telah membuat persiapan sempena pembukaan tersebut. Jelas Exco Kedah Muhammad Firdaus Ahmad, pihaknya berharap agar Langkawi dapat keluar dari kemelut dan kelesuan sektor pelancongan. Pihaknya juga akan memastikan pematuhan SOP diberi penekanan apabila sektor itu dibuka kelak. Tempoh moratorium lanjutan pembaharuan lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LMM dilanjutkan hingga 31 Disember ini. Ini bermakna kenyataan sebelum ini yang dikatakan penguatkuasaan akan bermula pada 1 Oktober tidak akan dilakukan sehinggalah 31 Disember 2021. Ini melihat situasi pandemik COVID-19 dan kita tak mau membebankan rakyat. Jadi saya selaku Menteri Pengangkutan, saya telah menggunakan kuasa saya di bawah Akta dan saya akan wartakan perkara ini. Bermaksud Namun, pemilik LKM yang telah tamat tempoh sah perlu memastikan kenderaan masing-masing dilindungi insurans sah. Mereka juga perlu menunjukkan sijil perlindungan insurans bagi tujuan pemeriksaan. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong mengumumkan semua kaunter JPJ dan rakan strategiknya akan beroperasi dengan kapasiti 100% secara walk-in bermula Isnin ini. Mulai tarikh itu, semua janji temu dalam talian JPJ akan dihentikan. Pelanggan yang ingin berurusan di kaunter JPJ mesti mendapat vaksinasi lengkap serta mematuhi SOP ditetapkan. Tindakan tegas bakal dikenakan terhadap majikan yang belum mendaftar secara mencarum pekerja mereka dengan Pertubuhan Keselamatan Pekerja Pekeso. Ia susulan masih terdapat segelintir majikan enggan berbuat demikian.
Situasi itu mengakibatkan waris keluarga gagal mendapat faedah pekeso. Saya lihat isu ini banyak berlaku di kalangan syarikat-syarikat pengawal keselamatan. Saya akan menjemput Persatuan Keselamatan Malaysia. Saya nak bincang sebab kes ni banyak berlaku di syarikat-syarikat keselamatan. Maybe it's about time we're going to check all the syarikat keselamatan. Kadang-kadang mereka ambil pekerja orang yang lebih daripada 60. Bagi memastikan arahan itu dipatuhi, aktiviti penguatkuasaan di tempat kerja juga akan terus dipergiat dengan kerjasama Jabatan Tenaga Kerja. 4 anggota geng Latin yang disyaki terbabit kes samun di Ceras akhirnya tumpas. Seorang mati ditembak polis manakala 3 anggota lain ditangkap di Jalan Berhala Brickfields petang tadi. Dalam pengekoran ini, kumpulan ini telah menggunakan MO yang sama, iaitu memancitkan tayar mangsa dan berpura-pura mengatakan tayar mangsa pancit, dan apabila mangsa berhenti, mereka akan mengatakan ada wang yang tertinggal di jalan raya yang mereka taburkan awal. Apabila mangsa mengambil wang-wang tersebut, kawan-kawan mereka di sebelah kiri dan kanan telah mengambil wang-wang yang dikeluarkan oleh mangsa tadi dalam jumlah yang banyak. Kesemua suspek warga negara asing telah ditahan di lokasi kejadian. Sindiket pengedaran dadah antarabangsa yang didalangi ahli perniagaan berpangkat datuk akhirnya tumpas. Hasil pemeriksaan Jabatan Kastam turut merampas 400 kg dadah jenis syabu dianggar bernilai 14.4 juta ringgit. Sindiket cuba menggamburi pihak berkuasa dengan cara mengikrarkan barang yang mengandungi dadah sebagai birdcage trolley. Birdcage trolley di dalam 2 kotak kayu yang besar, sedangkan di dalamnya terdapat kotak-kotak mengandungi dadah yang disorokkan bersama pakaian. Pihak penguatkuasa turut menjumpai 400 bungkusan teh mengandungi dadah dalam 8 kotak kayu tersebut. 3 individu termasuk datuk ditahan. Gara-gara menggunakan dokumen palsu bagi meluluskan pinjaman anggota tentera 3 tahun lepas, seorang ketua unit jualan sebuah bank dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seremban secara berasingan atas 9 pertuduhan. Tertuduh Yuzakri Yazid, 49 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan. Perbuatan itu dilakukan di cawangan Bank Simpanan Nasional di Jalan Datuk Bandar Tunggal. Mahkamah menetapkan jaminan RM21,500 bagi kesemua pertuduhan dan sebutan semula kes pada 20 September ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Zon Maritim Labuan menemui 3 mangsa bot pancing yang terbakar di perairan Brunei Bay. 2 mangsa terselamat apabila sempat terjun ke laut untuk menyelamatkan diri, manakala seorang mati di tempat kejadian. Difahamkan kebakaran itu berlaku punca daripada api puntung rokok terjatuh di tong simpanan petrol. Telah dibawakan ke JT untuk diserahkan kepada KKM untuk tindakan seterusnya. Keluarga waris mangsa telah dihubungi dan juga kita telah berjaya melaksanakan latihan tersebut dengan jayanya. Kempen Petron Bantuyan terus menyantuni penduduk terjejas banjir lumpur. Sumbangan berupa 100 unit dapur dan tong gas serta barangan runcit disalur kepada kumpulan sasar. Okay, Alhamdulillah hari ini kami dapat bantu, kami dapat bagi 400 t-shirt, 100 dapur gas,
dan beras dan barang-barang runcit lah, barang keperluan harian lah. Dan semoga walaupun sedikit sebanyak dapat membantu orang-orang Yan kat sini lah. Kita dapat bantu dalam 1,000 penduduk Yan yang terjejas lah kat sini. Ada juga kami ada bagi minyak hitam, minyak lubricant untuk ada kita ada bantu juga, kita ada bagi gasul, voucher gasul. Fasa pertama pada 26 Ogos lepas melibatkan 70 keluarga sekitar Merbuk, Kedah menerima sumbangan makanan dan keperluan dapur. Bagi membantu penduduk terjejas banjir di Yan dan Merbuk, Kedah, mereka akan diberi pengecualian bayaran penggantian lesen kenderaan motor LKM dan lesen memandu Malaysia LLM. Baru lesen dan juga jadi kalau ikut prosedurnya dia kena bayar. Tapi kita bersimpati dengan keadaan mereka dan kita dah umumkan dan maklumkan pada cawangan JPJ yang berkenaan. Okey, perkara ini akan kita sampaikan secara detail lah kepada mangsa-mangsa banjir. Bagaimanapun, penduduk terjejas perlu mengemukakan laporan polis mengenai kehilangan atau kerusakan dokumen berkenaan sebelum membuat penggantian. Krisis air yang sedang berlaku di 2 daerah di Terengganu dilihat tidak menjejaskan aktiviti ekonomi dan industri perkilangan. Ini berikutan tiada sebarang laporan yang diterima kerajaan negeri. Kilang saya ingat tak ada masalah sebab dia orang negara, dia boleh handle sendiri. Yang concern kita lebihlah kepada penduduk. Tapi kalau ada kilang-kilang yang terdesak, perlukan bantuan, insyaAllah kita juga bersedia untuk bantu. Ekonomi terjejas kerana air ini taklah. Dia boleh request yang satu. Yang satu bersedia untuk bantu kalau diminta. Jika ada pihak industri yang terjejas, mereka disaran untuk merujuk dengan kerajaan negeri dan pihak syarikat air Terengganu. Malaysia hari ini merekodkan kes baharu 19,378, berkurangan sebanyak 1,610 kes berbanding semalam, berikut statistik harian COVID-19 mengikut negeri. 34 kluster baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. 20 daripadanya melibatkan kluster tempat kerja. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi kenyataan media memaklumkan 8 lagi kluster melibatkan komuniti. Sementara itu, 4 kluster pula melibatkan kumpulan berisiko tinggi. Masing-masing 1 kluster melibatkan pendidikan tinggi dan keagamaan. Saudara, isu lambakan mayat warga asing mangsa COVID-19 yang tidak dituntut waris. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak kedutaan asing. Ya, kita sedang berusaha untuk kita cuba menghubungi waris mereka melalui kedutaan-kedutaan asing supaya proses penghantaran pulang jenazah ataupun mayat ataupun pengkemubian di sini dapat dilaksanakan. So we are working closely with Wisma Putra and also the foreign embassies to locate the next of kin for the foreigners who have passed away here. Menurut statistik Kementerian Kesihatan, hampir 2,000 daripada 16,942 kes kematian akibat COVID-19 membabitkan warga asing. Pelaksanaan cukai baharu termasuk cukai barang dan perkhidmatan GST tidak sesuai dilaksanakan buat masa ini. Tumpuan kerajaan kini adalah untuk memulihkan ekonomi negara.
when we look at introducing new taxes, especially or reintroducing of old taxes, in this case consumption tax, the GST, perhaps it's not the right time yet, as this could have an impact in terms of the revival of the economy. Having said that, we have formed a committee in MOF 2 years ago already, looking at ways to enhance our revenue, meningkatkan hasil kita. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul mencadangkan untuk menaikkan had statutori hutang kepada 65%. Ketika ini, had ditetapkan adalah 60% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Because of that, we have to go to Parliament to increase that from 60 to above. And of course, the plan is to present to Cabinet first, which I will be presenting next week, to increase it to 65% and then go to Parliament at the right time. Cadangan akan dikemukakan dalam mesyuarat Kabinet minggu depan sebelum dibawa ke Parlimen. Malaysia menerusi Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia MyCEB secara rasmi menyertai Gabungan Konvensyen Asia ACA. Penyertaan Malaysia dalam gabungan tersebut bertujuan mempromosi industri konvensyen dan acara perniagaan bersama negara anggota di peringkat Asia. Langkah ini diharap mampu merancakkan kembali industri acara serantau yang terkesan akibat pandemik. MyCEB aims to facilitate knowledge exchange and rebuild the business events industry in the region, and we strongly believe that together, members of the alliance will rebound from the pandemic and gain confidence from the international market as trusted destinations. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC mengumumkan pelantikan Mahathir Aziz sebagai Ketua Pegawai Eksekutif baharu bermula 1 September. Beliau menggantikan Surina Shukri yang melepaskan jawatan pada 31 Ogos. Mahathir sebelum ini merupakan pengasas dan ketua pegawai eksekutif Futurize, agensi di bawah Kementerian Keuangan. Mahathir turut menzahirkan keterujaan untuk bekerjasama rapat dengan warga MDEC untuk melaksanakan kerangka ekonomi digital Malaysia MyDigital. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM telah menawarkan langkah jangka pendek bagi membantu memasarkan lambakan udang harimau dan ikan patin di Melaka dan Pahang. Ini susulan berlakunya isu lambakan kedua-dua hasil tangkapan itu akibat kekurangan permintaan. Antara langkah diambil LKIM ialah mengadakan rundingan dengan kilang memproses udang di Johor Bahru. LKIM akan membeli 2 tan udang bagi setiap satu kali pengambilan secara berperingkat-peringkat untuk dihantar ke Singapura. Bagi lambakan ikan patin pula, LKIM telah menyediakan saluran pemasaran melalui pusat pengumpulan dan pengedaran ikan air tawar antaranya di Bera, Kuantan dan Pekan. Lembaga Tabung Haji TH telah melancarkan rangka kerja pengawasan RKP sebagai asas kawalan tadbir urusnya. Ini bagi memastikan TH mampu menunaikan mandat pengurusan haji bertaraf dunia dengan lebih berkesan dan lestari. Ia berlandaskan konsep maqasid syariah merangkumi 5 prinsip utama iaitu perlindungan agama, nyawa, akal, harta benda dan generasi akan datang. Pengenalan RKP ini merupakan panduan utama kepada pemimpin dan warga kerja TH hari ini dan akan datang.
Segmen sukan, siasat hingga temui kebenaran. Demikian tegas Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Beliau memandang serius insiden pembatalan pingat emas jago lontar peluru para negara Muhammad Ziyad Zulkifli di Paralimpik Tokyo 2020. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, siasatan itu bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebenar mengenai insiden tersebut sekaligus menegakkan keadilan buat Ziyad. Susulan itu, Datuk Seri Ahmad Faizal berkata pihaknya akan melantik bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negara Tan Sri Borhan Dollah untuk mempengerusikan jawatan kuasa siasatan dalaman berkaitan insiden berkenaan. Skop serta bidang tugas jawatan kuasa siasatan. Yang kedua, menetapkan kaedah pengumpulan maklumat. Yang ketiga, memanggil dan menemu ramah individu-individu yang boleh membantu siasatan. Yang keempat, mendapatkan bahan atau dokumen yang boleh membantu siasatan. Kelima, mengenal pasti isu dan kelemahan yang ada. Atlet olahraga para negara Muhammad Rizwan Muhammad Puzi kini selangkah lagi untuk mempertahankan pingat emas yang dimenanginya di Rio 2016 apabila berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir acara 100 meter lelaki T36 petang tadi. Muhammad Rizwan yang lebih dikenali dengan Dek Wan mencatat masa 12.06 saat untuk menjuarai saringan kedua di pusingan pertama yang berlangsung di Stadium Olimpik Tokyo. Pada saingan tersebut, Muhammad Rizwan berjaya mengatasi pencabar terdekat Yang Yifei dari China di tempat kedua dan atlet jawatan kuasa Paralimpik Rusia Evgeny Shvetsov di tempat ketiga. Jago badminton para negara Chia Liet Ho muncul juara kumpulan B kategori SU5 selepas melakar kemenangan ketiga berturut-turut. Pada aksi terakhir peringkat kumpulan hari ini, Liet Ho menewaskan wakil tuan rumah Jepun Taiyo Imai dengan 21-19, 21-12. Turun sebagai pilihan utama, Liet Ho menepati ramalan melepasi peringkat kumpulan. Keputusan cemerlang itu menyaksikan Liet Ho mengekalkan rekod tanpa kalah dengan 3 kemenangan berturut-turut sekaligus layak ke separuh akhir. Pemain berusia 33 tahun itu sebelum ini menyingkirkan wakil dari Mesir dan Taiwan Ahmad El-Dakror dan Fang Jianyu. Perlawanan separuh akhir dijadualkan berlangsung pagi esok, manakala aksi final pula akan diadakan pada sebelah petang. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Sebagai keluarga Malaysia, marilah kita berganding bahu memulihkan negara daripada ancaman pandemik COVID-19. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Saya Nur Alis, Aidil Akhbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.